Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Umdatus Salik wa Umdatun Nasik yang dikarang oleh Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita mana ya? Wala bab dia tak ingat dah. Okay, tengok. Sudahlah. Tak jumpa sekarang. Bab salati tatawwu'. Tengok ya. Dua, 47. 2, 47. Oh, jauh sangat cari. Okey. Sunat duha ke? Okey. Wa yundabu iftitahut tahajjudi bi rak'atain khafifatain. Betul? Okey. Wala ya'tadu minhu, gitu. Okey, katanya wa yanwi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Katanya wala ya'tadu minhu illa ma yumkinuhu ad-dawamu 'alayhi bila darar. Baik. Dan tidak beradaklah ia seorang minhu minat tahajud illa ma yumkinuhu ad-dawamu 'alayhi, melainkan barang yakni kadar yang mungkin akan dia oleh berkekalang di atasnya bila darar, tanpa ada kemudaratan. Okey. Maksud dia yang ingin ingin disampaikan oleh pengarang kita. Okey, apa yang ingin disampaikan oleh pengarang kita, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah, apakah amalan yang paling dikasihi oleh Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adwamuha wa inqal. Amalan hak yang adwamuha, benda adwam, hak yang dikekali ataupun yang dilakukan secara berkekalang, wa inqal, walaupun sedikit. Dia ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. Amalan hak yang paling dikasihi oleh Allah adalah amalan hak yang dilakukan secara berterusan. Amalan yang dilakukan secara berterusan walaupun sedikit. Okey, itu amalan hak yang paling dikasihi oleh Rasulullah. Oleh Allah Taala. Sebab itulah Rasulullah apabila dia buat sesuatu amalan, dia akan buat secara tetap. Sebab itu hak yang paling dikasihi oleh Allah. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, hukum meninggalkan
Kata Imam Malik, hukum meninggalkan qiyamul lail bagi orang yang berada adalah makruh. Makruh meninggalkan qiyamul lail yang telah dia berada. Maka dapat kita faham daripada hadis ini bahawasanya dalam masalah qiyamul lail jangan kita berada buat secara berterusan melainkan sekadar kita mampu untuk kekali perkara tersebut. Okey, boleh faham kan? Jadi kita ni kalau 4 rakaat, tu insya-Allah lah. Kita tengok kepada zahiri kita ni mampu kita buat. Okey, boleh faham? Jadi kita kekalkan buat 4 rakaat. Tapi kalau jarang-jarang kita nak buat sampai ke lebih daripada tu ataupun kurang daripada tu, tu tidak menjadi masalah. Jarang-jarang. Okey? Jarang-jarang tidak menjadi masalah. Bahkan pernah kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada sembahyang witir pada siang hari. Pernah. Jadi kalau kadang-kadang tu tidak menjadi masalah. Jadi benda yang kita nak buat secara berkekalang, maka kita kena kita kena buat benda yang mampu kita buat. Supaya benda tu kita buat secara berkekalang. Kita nak buat sesuatu benda ataupun kita qiyamul lail ni kita buat sekadar yang mampu kita nak buat secara berkekalang. Kerana Allah Taala tidak jemu melainkan apabila kita jemu. Waktu disebut dalam hadis Allah Taala tidak jemu melainkan apabila kita jemu. Baik. Bila darar lah, tanpa ada kemudaratan. Kalau mudarat siapa kena tidur malam, tu tak boleh juga. Katanya wa yusallimu min rak'atain, dan dia memberi salam daripada setiap 2 rakaat. Dia yusallimu min kulli rak'atain, hak ni hak yang paling afdal lah. Kerana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna, sembahyang malam 2 rakaat 2 rakaat. Baik. Tapi tak ada masalah kalau nak buat lebih daripada 2 rakaat pun. Sebab itulah katanya fa in jama'a raka'atin bi taslimatin aw tatawwa'a bi rak'atin jaz. Sekiranya dia nak mengumpulkan rakaat, beberapa rakaat, maksudnya rakaat ni lebih daripada 2 rakaat lah, bi taslimatin, dengan 1 salam. Kalau nak mengumpulkan rakaat, maksudnya rakaat lebih daripada berapa? Lebih daripada 2. 4, 6, 8. Sebab perkataan rakaat adalah jamak muannats salim. Sekurang-kurang jamak adalah 3. Baik, maksudnya lebih. Maksud jama'a rakaat, maksud dia fa in zada ala rak'atain, atau fa in arada an yazida ala rak'atain. Itu maksud dia. Kalau dia ingin tambah lebih daripada 2 rakaat, bitaslimatin, dengan 1 salam, 1, au tatawwa'a, ataupun dia nak sembahyang sunat bi raka'atin, dengan 1 rakaat. Dia nak lebih daripada 2 rakaat ataupun nak kurangkan daripada 2 rakaat. Lebih daripada 2 rakaat dengan 1 salam, ataupun nak buat kurang daripada 2 rakaat. Nak buat 1 rakaat aje. Ketika tu kata dia jaz, harus ia. Harus. Tak ada masalah. Boleh. Nak sembahyang sunat 1 rakaat, boleh, tak ada masalah. Sembahyang malam, boleh. Itu maksud jaz, harus. Baik. Sebab dia harus kerana diqiyaskan di atas sembahyang witir. Kan sembahyang witir kan sekurang-kurang adalah 1 rakaat. Sembahyang witir sekurang-kurang 1 rakaat. Katanya walahu tashahhudu fi kulli rak'atain aw 3 aw 4 wa in kathurat tashahhudat. Dan harus baginya tasyahud pada setiap 2 rakaat atau 3 atau 4. Wa in kathuratit tashahhudat, dan sekalipun banyak tasyahud dia. Dia harus lahu wa yajuzu lahu, harus baginya tasyahud pada setiap 2 rakaat. Okey, dia nak buat 4 rakaat. Okey, 2 rakaat dia tasyahud. 2 rakaat dia tasyahud. Ataupun pada setiap 3 rakaat. Dia buat, maksudnya dia buat 6 rakaat, 3 rakaat dia tasyahud, 3 rakaat dia tasyahud. Au 4, ataupun setiap 4 rakaat. Dia tasyahud pada setiap 4 rakaat. 4 rakaat dia tasyahud. Wa in kathurat tashahudatu, sekalipun banyak oleh tasyahud. Boleh.
Tapi pandangan ana lupa, ana rasa macam bukan pandangan mu'tamad dah. Ana lupa, nanti ana tengok sekejap. Rasa macam bukan pandangan mu'tamad ni. Wallahu a'lam. Takut ana silap. Ada tak Ustaz Hakim dalam syarah dia? Ana tak ada. Takut ana silap ke macam mana? Tak ada Zul dan syarah tu? Tak ada. Takut ana silap je. Hak ni anda kena tengok balik. Tak ada, tapi dalam syarah dia tak sebut Ustaz Hakim tak? Tak sebut. Okey, kita tengok semula insya-Allah. Walahu dan harus baginya, sebab dulu dalam bab, ingat tak dalam bab sembahyang sunat witir tu, kalau kita perasan dalam sembahyang sunat witir tu dia kata, kita tengok dalam sembahyang sunat witir ada tak? Walahu waslu thalath wal ihda asyrata bitaslimah wa yajuzu bitashahudin wa bitashahudain fil akhirati wallati qablaha wa fa in zada ala tashahudain batalat salatuhu. Takut anak tukar dengan masalah ni lah. Kalau lebih di atas dua tasyahud batal sembahyangnya. Perasan tak dulu? Perasan tak? Nak tukar dengan masalah ni barangkali. Perasan tak tu? Dulu yang masalah dalam sembahyang witir dulu. Dia kata kalau dilebihkan di atas dua tasyahud batal sembahyangnya. Mungkin nak tukar dengan masalah tu. Okey. Nanti kita balik cuma hak yang zahirnya mungkin sembahyang witir, sembahyang ni lain daripada sembahyang witir. Walahu tasyahudu fi kulli rak'atain aw thalathin aw arba' wa in kathuratit tasyahudatu. Dalam syarah tak ada jagam dia. Okey, kalau dalam syarah tak ada jagam dia, jadi bermakna sembahyang qiyamul lail ia berbeza dengan sembahyang sunat witir. Hak yang lebih daripada satu rakaat. Baik. Dan harus baginya tasyahud pada setiap dua rakaat ataupun tiga ataupun empat. Walaupun wa in kathuratit tasyahudatu. Walaupun banyak tasyahud dia. Baik. Katanya walahu an yaqtasira ala tasyahudin wahidin fil akhirah. Katanya dan harus baginya lam lil jawaz, lam lil jawaz. Harus baginya an yaqtasira ala tasyahudin wahid, dia iqtisar di atas satu tasyahud. Jadi dia buat 8 rakaat hanya tasyahud pada rakaat yang akhir, fil akhirati ay fil rakaati al-akhirah. Okey, nampak? Baik. Wala yajuzu fi kulli rak'ah. Maksudnya tidak harus tasyahud pada setiap rakaat. Jadi tengok pada zahir di sini. Jadi bermakna dalam masalah tasyahud sembahyang sunat qiyamul lail yang dilakukan lebih daripada 2 rakaat, ia berbeza dengan tasyahud pada sembahyang sunat witir yang dilakukan lebih daripada 1 rakaat. Okey, nampak pada zahir begitu. Sebab dalam sembahyang witir dulu, kalau perasan, dia katakan dia kata walahu waslu thalath wal ihda asyrata bitaslimah. Harus bagi seseorang dia menggabungkan ataupun menyambung 3 rakaat dan sebelah rakaat dengan 1 salam. Lepas tu wa yajuzu bitasyahudin wa bitasyahudaini fil akhirati wallati qablaha. Harus dengan satu tasyahud dan 2 tasyahud pada rakaat yang akhir dan rakaat yang sebelumnya. Baik, lepas tu dia kata lagu mana wa bitasyahudaini afdal, dengan 2 tasyahud lebih afdal. Lepas tu kita cerita dah bitasyahudain afdal ni untuk sembahyang 3 rakaat sembahyang witir, hak ni menjalahi pandangan
mu'tamad. Pandangan mu'tamad tidak afdal. Baik. Lepas tu dia kata fa in zada ala tashahhudain batalat salatuhu. Kalau dia tambah maksudnya dia melebihkan di atas 2 tasyahud, maka batal sembahyangnya. Ingat tak dulu? Jadi bermakna sembahyang witir ia berbeza dengan sembahyang qiyamul lail. Baik. Wallahu a'lam. Katanya wala yajuzu fi kulli rak'ah, dan tidak haruslah ia kembali kepada at-tasyahud pada setiap rakaat. Katanya wa idza nawa adadan falahu ziyadatu wan naqs. Apabila dia berniat adadan. Adadan ni maksudnya bilangan muayyan yang tertentu. Adadan ay adadan muayyan. Falahu az-ziyadatu wan naqs. Maka harus baginya menambahkan di atas bilangan tersebut dan mengurangkan daripada bilangan tersebut. Okey, boleh? Boleh faham tak? Dia asalnya benda. Dalam kita sembahyang sunat, sembahyang sunat qiyamul lail, sembahyang sunat mutlak, dia ataupun sembahyang mana-mana, sembahyang fardu ke sembahyang apa, dia tidak wajib kita niat bilangan rakaat. Dia niat bilangan rakaat, dia tidak termasuk dalam perkara yang diwajibkan. Dia tidak termasuk dalam perkara yang diwajibkan niat bilangan rakaat. Tiba-tiba seseorang itu dia berniat bilangan rakaat. Okey, dia telah berniat bilangan rakaat. Yang mana bilangan rakaat ni adalah bilangan rakaat sembahyang qiyamul lail, sama juga dengan sembahyang sembahyang sunat mutlak. Maka dia harus baginya menambah di atas bilangan tersebut ataupun mengurangkan. Asal niat 10 rakaat. Buat 4 rakaat nguak dah. Allah, nguak wah. Okey, tak jadi buat 10 rakaat, buat 4 rakaat dah. Ada orang niat 2 rakaat je. Tapi rasa manisnya, sedapnya, khusyuknya, tenangnya, nak tambah lagi. Okey, boleh. Tanpa perlu takbiratul ihram semula. Ni kita khabar harus. Sebab dia kata falahu, maka harus. Sebenarnya hak yang paling comel sembahyang malam adalah 2 rakaat. 2 rakaat sebagaimana kita sebut hadis salatul lail mathna. Tapi kena ingat bagi orang yang nak tambah, bagi orang yang nak kurangkan saat itu bisyarti an yughayyiran niyyata qablahuma. Dengan syarat dia mengubahkan niat tu, niat sama ada niat ziyadah ataupun niat nuqsan ataupun niat naqs qablahuma, sebelum daripada keduanya, sebelum daripada ziyadah, sebelum daripada naqs. Maksudnya sebelum tambah kena niat dulu. Sebelum baru tambah ya niat nak tambah. Dan warna kalau dia tu tambah tapi tak niat tambah, terlupa. Dia niat 2 rakaat, tiba-tiba dia pun bangun kepada rakaat yang ketiga. Duduk terlupa dah, biar tambah lalu. Tu tak boleh. Dia kena tunggu semula, lepas tu baru bangkit balik. Kerana perbuatan dia tambah saat itu menyalahi niat yang asal. Maka perbuatan tersebut tidak dikira. Dia panggil berlaku tanpa dia berlaku dengan secara terlupa. Maka tidak dikira. Maka kena turun semula. Kalau nak tambah, naik balik. Itu maksud bisyarti an yughayyiran niyyata qablahuma. Katanya falau nawa arba'an wasfasallama min rak'ataini biniyyatin naqsi jaz. Sekiranya telah berniatlah ia 4 rakaat. Dia berniat 4 rakaat. Fasallama, dia memberi salam min rak'atain, 2 daripada 2 rakaat. Niat 4 rakaat tapi 2 rakaat ni salam dah. Tapi dia bagi salam 2 rakaat saat itu biniyyatin naqs, dengan niat mengurangkan. Jaz, hukum dia adalah harus. Faham tak, Zat? Tapi ini bukan sembahyang fardu, Zat. Sembahyang fardu tak boleh, Zat. Sembahyang zuhur 4 rakaat, letih 4 rakaat, 2 rakaat dah. Tak boleh. Faham tak, Zat? Ini sembahyang dia. Sembahyang sunat. Sembahyang sunat pada malam hari. Baik. Dengan niat kurang, hukum dia harus. Au bila niyah, ataupun tanpa niat. Tanpa niat untuk mengurang, tapi memberi salam amdan dengan sengaja. Sengaja bagi salam tapi tidak ada niat dalam hati untuk mengurangkan daripada bilangan yang diniatkan dalam takbiratul ihram tu. Okey je lah. Maka ketika tu batal sembahyang dia. Sebab apa dia? Sebab dia buat sembahyang menyalahi niat yang asal. Betul tak gitu? Dia niat 4 rakaat, tiba-tiba bagi salam 2 rakaat tanpa niat untuk dia, untuk mengurangkan. Jadi benda kalau cakap kita benda gitu, mu nak main
Dah mung tadi niat apa 4 rakaat. Lepas tu bagi salam, mu niat 2 rakaat je. Dah saja aku bagi salam. Ha. Dah kalau gitu mung saat ni tu buat benda yang menyalahi niat asalmu. Tak boleh awak gitu. Dah tak boleh. Batal bayang. Biar ke batal. Dah dia buat salah dah. Dia kata, dia belah-belah salah, biar salah belaka, tak apa. Tak boleh lah gitu. Batal sembahyang, main gitu tak boleh. Baik. Katanya, ausahwan, ataupun dia memberi salam daripada dua rakaat tanpa niat, saat ni kan ada sengaja. Tanpa niat, tapi sahwan, secara terlupa. Dengan terlupa. Kerek dia terlupa. Hak 4 rakaat, dia buat 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, cara dia atamma arba'an. Hendaklah dia menyempurnakan 4 rakaat. Maksudnya kena tambah balik lah. Aku ni apa? Wan aku salam dah. Bangun mula. Tu maksudnya. Lepas tu wasajadah lisahwi. Dan sujudlah ia kerana terlupa. Tapi kena ingat, masalah boleh dia sempurnakan balik bilangan rakaat tersebut adalah daripada tempoh bagi salam hingga dia ingat semula saat itu bukan tempoh yang panjang. Kalau duduk lepak kedai kopi dah, duduk buah dah, wah baru tengok, 2 rakaat je aku buat tadi, aku ni apa? Itu dah jadi ya. Baik. Setengahnya katanya tahiyatul masjid. Wa yundabu liman dakhala al-masjid an yusalli rak'ataini tahiyatahu kullama dakhal. Disunatkan bagi mereka yang masuklah ia iman al-masjid, ke dalam masjid, sunat an yusalliya, naib fa'il bagi yundabu, an yusalliya. An dia panggil benda haraf nasab. Yusalliya fa'il mudhari'. Dia nahu ni kena sebut. Tak sebut banyak, sebut jarang-jarang. Tapi nahu begitu, dia kena sebut. Kalau kita tak sebut, ia lupa. Okey, an haraf nasab. Yusalliya adalah benda fa'il mudhari', nasab dengan an. Faham lagi? Dan macam mana dia boleh jadi naib fa'il bagi yundabu sedangkan naib fa'il adalah isim? Okey, jawapan dia an yundaba, benda an yusalliya dipanggil benda isim muawwal. Dipanggil masdar muawwal. Kita di sana ada masdar sarih dan kita ada masdar muawwal. An dengan fa'il mudhari' yang selepas daripadanya ditakwilkan kepada masdar naib fa'il bagi yundabu. Okey, masdar dia lagu mana? Masdar, okey, salla yusalli salatan. Jadi wa yundabu liman dakhala al-masjid salatu an yusalliya rak'atain. Salatuhu, sembahyangnya. Salatuhu disunat sembahyangnya, mengerja sembahyangnya. Hu saat itu sebab fa'il bagi yusalliya dhamir mustatir kan. Salatuhu rak'atain. Sembahyang sebanyak 2 rakaat. 2 rakaat ni adalah tahiyyatahu. Tahiyyah bagi masjid. Tahiyyatahu ay tahiyyatal masjid. 2 rakaat ni sebagai tahiyyah bagi masjid. Di asal makna tahiyyah ni adalah sembahyang untuk memuliakan masjid, menta'zimkan masjid. Itu asal makna tahiyyah. Sunat tu bila? Kullama dakhala. Setiap kali masuk ia ke dalam masjid. Setiap kali masuk, sunat dia sembahyang. Wa in kathura dukhuluhu fi sa'ah. Sekalipun banyak masuknya dalam 1 sa'ah. Sa'ah ni bukan makna 1 jam. 1 sa'ah ni maksudnya dalam 1 tempoh yang pendek. 1 tempoh yang pendek, tempoh yang pendek dah lama pun. Masuk, lepas tu ditubik. Tubik, lepas tu masuk pula. Jadi setiap kali masuk sunat, dia sembahyang tahiyatul masjid. Sebab bila sunat dia sembahyang tahiyatul masjid setiap kali masuk, kerana ada sebab yang menuntut untuk dia sembahyang. Sebab kata Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kata Rasulullah SAW, apabila masuk seorang di kalangan kamu dalam masjid, maka jangan dia duduk hatta yusalli rak'atain, sehinggalah dia sembahyang sebanyak 2 rakaat. Rasul kata jangan duduk sehinggalah dia sembahyang 2 rakaat. Rasul kata apabila masuk, tengok idza dakhala. Apabila masuk. Jadi tuntutan sembahyang tahiyatul masjid ketika masuk. Jadi setiap kali masuk maka di sana ada muqtadi. Okey, boleh faham? Di sana ada perkara hak yang menuntut untuk dia sembahyang tahiyatul masjid. Duduk dalam masjid betul bunyi kering. Orang telefon. Perempuan telefon.
Jauh tu bik luar. Hello. Ha, ya dak cakap depan-depan orang kalau depan telefon orang. Kena mi. Dak, amin dak. Ha, tu bik cakap. Lepas tu masuk pula masjid. Bunyi pula telefon, duduk kejap, dah minit bunyi pula telefon. Tu bik pula cakap. Masuk. Setiap kali masuk sunat sembahyang tahiyatul masjid. Ha tu. Kullama dakhal. Ya biasa kalau lari jauh kita ada buat salah benda tu. Okey. Wa in kathara dukhuluhu fi sa'ah. Wa tafutu dan lupuklah ia tahiyatul masjid bil qu'ud dengan duduk. Dia sebenarnya dia kata disunatkan bagi orang yang masuk ke dalam masjid. Di masjid di sini adalah semua masjid kecuali Masjidil Haram. Dalam mazhab Imam Syafi'i, Masjidil Haram dikecualikan kerana tahiyatul masjid bagi Masjidil Haram adalah tawaf. Tahiyatul masjid bagi Masjidil Haram adalah tawaf. Melainkan dalam hal-hal tertentu. Dalam hal-hal tertentu. Contoh kita kata kita masuk dalam masjid, sebagai contoh kawasan tawaf ditutup. Leni. Kawasan tawaf ditutup. Maka ketika tu apabila tidak boleh kita tahiyatul masjid dengan tawaf, tahiyatul Masjidil Haram dengan tawaf, maka kita berpindah kepada asal tahiyatul masjid. Setiap masjid adalah sembahyang. Maka sembahyang. Leni alih. Leni kena sekali ya. Leni sekali ya. Baik. Allah. Wa tafutu bil qu'ud dan lupuklah ia kembali kepada tahiyatul masjid dengan duduk. Jadi apabila duduk, lupuk dah tahiyatul masjid. Sebab dia ulama kata lupuk tahiyatul masjid dengan duduk kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari, juga diriwayat oleh Imam Muslim daripada Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'ataini qabla an yajlis." Apabila seorang di kalangan kamu masuk dalam masjid, hendaklah dia rakaat sebanyak 2 rakaat sebelum daripada dia duduk. Rasul kata benda qabla an yajlis. Jadi bermakna duduk sebelum daripada sembahyang ia meluputkan tahiyatul masjid. Okey, jelas kan? Cuma di sana ada perbezaan di antara duduk dengan sengaja dan duduk dengan terlupa. Kalau duduk dengan sengaja, ia meluputkan tahiyatul masjid. Sama ada sekejap ataupun lama. Duduk sengaja. Melainkan apabila ada keuzuran. Atas pandangan sebahagian daripada ulama, contoh masuk dalam masjid dahaga sangat, kita pun ambil air. Maka kalau kita duduk untuk minum air, dia tidak meluputkan tahiyatul masjid. Sebab duduk saat ni tu ada benda, ada sebab. Faham? Ataupun orang tu masuk dalam masjid. Masuk dalam masjid, Allah. Lengah sungguh dia. Sakit. Tak ada diri dah. Dia pun duduk. Tak nak diri, dia duduk. Sunat tak tahiyatul masjid? Sunat. Adakah luput dengan sebab duduk? Tak. Sebab duduk tersebut adalah duduk benda. Duduk hak yang terpaksa. Kalau luput dengan semata-mata duduk, nyanyi ke orang hak yang tak boleh jalan. Orang hak tak boleh jalan, dia pergi hak sakit kan. Orang tolak dengan kursi roda masuk dalam masjid. Ada ramai yang tahiyatul masjid sebab benda. Luput dah tahiyatul masjid sebab awak duduk. Tak. Jangan gitu. Okey, boleh faham? Kena faham duduk mana hak yang luput. Duduk dengan sengaja bagi orang yang mampu berdiri. Okey, boleh? Satu. Adapun duduk dengan terlupa, dia terlupa duduk. Adakah luput tahiyatul masjid? Di sini ada perbezaan ataupun ada sedikit perbincangan di kalangan ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i. Sebahagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya duduk yang terlupa dan tidak tahu hukum, jahil, ia tidak meluputkan tahiyatul masjid. Dia duduk terlupa, aku nak bayar tahiyatul masjid. Okey, dia tidak meluputkan tahiyatul masjid, melainkan ada pengecualian. Melainkan daripada duduk dengan ingat saat itu lama. Lama. Tidur siap tidur. Kau tidur nyanda di tiang masjid. Faham? Jadi kalau sekejap, maka masih lagi tidak luput tahiyatul masjid kalau duduk secara terlupa. Apabila kita faham luput dengan duduk, bermakna kalau tidak duduk tak luput.
Dia masuk dalam masjid, dia berdiri. Maka tidak luput tahiyatul masjid. Cuma di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya qiyam yang lama dalam masjid juga meluputkan tahiyatul masjid. Okey. Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala dia tidak berpandangan sedemikian. Dia kata diam dia tidak meluputkan tahiyatul masjid walaupun lama. Okey. Tapi ada pandangan yang mengatakan diam pula qiyam yang lama juga meluputkan tahiyatul masjid. Dia masuk dalam masjid dia diri. Okey, dia tidak duduk, dia diri. Lama dia diri. Adakah meluputkan tahiyatul masjid? Berlaku khilaf. Ada kata luput, ada kata tidak. Jadi benda yang khilaf begitu sebenarnya kita kena elokkan. Jadi masuk dalam masjid terus kita sembahyang tahiyatul masjid. Katanya walau nawa rak'ataini mutlaqah. Dia biasanya kalau kita bincang dalam masalah ni kita biasa gini. Biasanya kita masuk dalam masjid ketika orang sedang melaungkan azan. Hari Jumaat pun sama kot kan. Kita masuk dalam masjid, orang sedang melaungkan azan atau masuk dalam masjid masbuk kan, lewat kan. Lewat nak habis khutbah lele dah. Biasa begitu. Jadi kalau kita masuk dalam masjid, sedang ketika tu khatib Bilal sedang melaungkan azan. Kalau kita sembahyang tahiyatul masjid, maka bermakna kita akan lupa fadilat jawab azan. Okey. Kalau kita jawab azan, jadi kita tak boleh sembahyang lalu. Okey, mana hak yang perlu diutamakan? Ana rasa ana ada pernah buat penulisan dalam bab ni. Ana ada buat penulisan dalam bab ni. Sebenarnya mengumpul dua fadilat itu lebih aula daripada mendapat satu fadilat. Jadi kita boleh dapatkan dua fadilat tersebut dengan cara kita menanti sekejap untuk menjawab azan. Lepas tu kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Baik. Katanya walau nawa rak'ataini mutlaqan aw manzuratan aw ratibatan aw fariidatan faqat aw al fardha wat tahiyyata hasala. Sekiranya berniatlah ia dua rakaat mutlaqan, mutlaq. Maksudnya dua rakaat sunat mutlaq. Aw manzuratan ataupun sembahyang hak yang dinazar. Dia ada nazar dua rakaat nak sembahyang. Lepas tu dia masuk dalam masjid, dia niat nazar tu lah. Sembahyang dua rakaat tu. Aw ratibatan atau sembahyang sunat rawatib. Dia masuk dalam masjid, dia sembahyang sunat qabliyah dhuhur. Aw faridatan, masuk dalam masjid, dia niat sembahyang fardu. Faqat sahaja. Maksudnya sahaja, dia tidak niat sekali dengan tahiyatul masjid. Awil fardha wat tahiyyah, ataupun sembahyang fardu dan tahiyatul masjid. Dia gabung di antara niat fardu dan niat tahiyatul masjid. Dia gabung. Dia gabung niat tersebut. Jawabnya hasala, hasil kedua-duanya. Jadi maksudnya, nak kabul lagu ni. Sembahyang tahiyatul masjid hasil dengan mana-mana sembahyang. Tapi yang penting dua rakaat. Serakaat dah jadi sebab Rasulullah kata lagu mana? Falyarka' rak'atain. Mesti kena dua rakaat. Satu rakaat dah jadi. Benda sembahyang tak ada masalah. Sembahyang sunat mutlak ke, sembahyang sunat mangzurah ke, sembahyang sunat rawatib ke, sembahyang fardu ke, tak ada masalah. Apa jua sembahyang yang dilakukan ketika seorang tu masuk dalam masjid, maka dapat dah tahiyatul masjid. Maksud dapat tahiyatul masjid ni dapat pahala ke gugur tuntutan? Di sini berlaku khilaf. Ada pandangan yang mengatakan gugur tuntutan dah. Maksudnya dia tidak lagi melakukan perkara makruh. Tapi nak dapat tahiyatul masjid mesti kena niat suku. Faham? Jadi orang tu masuk dalam masjid tu imam sembahyang fardu. Dia pun Allahu Akbar sembahyang fardu bersama dengan imam. Maka gugur dah tuntutan dia sembahyang tahiyatul masjid. Kerana sembahyang fardu saat itu adalah tahiyatul masjid bagi dia. Sebenarnya tahiyatul masjid adalah dia masuk dalam masjid, mula-mula sekali dia buat sembahyang. Sebab tahiyatul masjid adalah, masjid ni tempat kita sembahyang kan? Tempat sembahyang. Jadi masuk dalam masjid, sembahyang. Jadi dia masuk dalam masjid, dia sembahyang. Okey, dia telah menghormati masjid.
dengan sembahyang fardu tersebut. Cuma adakah dia dapat sunat tahiyyah? Di sini berlaku khilaf. Ada sebahagian ulama mengatakan sebenarnya hanya gugur tuntutan sahaja. Maksudnya dia tidak lagi melakukan perkara makruh. Namun untuk mendapat pahala tahiyatul masjid, mesti dia kena niat. Okey, boleh faham? Maksudnya saja aku sembahyang fardu serta tahiyatul masjid. Barulah dapat kedua-duanya. Baik. Boleh gabung di antara sembahyang fardu dengan tahiyatul masjid. Ini panggil bab tasyrikun niyah. Dia bolehkan. Sebab dia? Sebab tahiyatul masjid dia bukan maqsudun lidhatih. Bukan maqsudun lidhatih. Sebab tu kita kata mana? Ulama kata mana? Apa jua sembahyang sah. Apa jua sembahyang terhasil tahiyatul masjid. Sebab tahiyatul masjid bukanlah maqsudun lidhatih. Dia berbeza dengan sembahyang sunat rawatib. Sembahyang sunat rawatib adalah maqsudun lidhatih. Faham tak? Maqsudun lidhatiha. Sebab itulah tidak boleh kita gabung sembahyang sunat rawatib dengan sembahyang fardu. Sembahyang sunat rawatib sebelum zuhur 4 rakaat. Sembahyang sunat rawatib lepas zuhur 4 rakaat. Sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Jadi aku buat fardu zuhur niat sekali belaka dah. Itu tak boleh. Faham? Saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat sekali dengan sunat qabliyah sebelum ba'diyah. Lepas tu gabung pula dengan qabliyah hak yang maring, hak yang qada, hak yang tinggal. Gabung belaka. Tak boleh, hak tu tak boleh. Hak ni boleh. Dah beza mana? Sembahyang sunat rawatib adalah maqsudun li dhatiha. Manakala sembahyang sunat tahiyyah adalah maqsudun li ghairih. Bukan maqsudun li dhatih. Dia ada perbezaan. Dah kita nak faham mana maqsudun li ghairih bukan maqsudun li dhatih. Kita faham tengok. Masuk dalam masjid asal kata ada sembahyang. Asal kata ada sembahyang sudah memadai. Sudah terhasil tahiyyah. Maksudnya bukanlah disyaratkan buat tahiyyah secara khusus. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa idza dakhala al-imamu fil maktubah. Apabila masuk dah oleh imam dalam sembahyang fardu. Tu imam sembahyang fardu dah Allahu akbar. Au syara'al muadzinu fil iqamah, ataupun masuk dah oleh muadzin pada iqamah. Muadzin kata lagu mana? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi muadzin qamat dah. Muadzin qamat dah. Ketika tu kurihaf titahu kulli naf. Kurihaf titahu kulli naf. Makruh memulakan setiap sembahyang sunat. Dah kira lah sembahyang sunat benda pun makruh. Kejap. Kuriha iftitahu kulli nafli tahiyyati. Idhafat ke? Dah idhafat kan? Kuriha iftitahu kulli naflin. Gitu Ustaz? Kulli naflin. Gitu tak? Makruh memulakan setiap sembahyang sunat. Okey. Badalnya at-tahiyyati war-rawatibi wa ghairihima. Sembahyang tahiyyah ke? Sembahyang sunat rawatib ke? Ataupun selain daripada keduanya. Jadi apabila tu imam masuk dah dalam sembahyang fardu, Allahu akbar, ataupun muadzin mula dah iqamah, maka makruh dah kita nak mula sembahyang sunat. Dan awak benda tidur, bukan tidur. Sembahyang sekali dengan tu imam ah. Lepas tu tunggu masuk dalam saf lah, tunggu nak sembahyang sekali dengan tu imam. Faham? Jadi makruh dah, tak boleh dah. Sebab kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, "Idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah." Apabila telah iqamat, maka tidak ada sembahyang melainkan sembahyang fardu. Tak ada sembahyang melainkan sembahyang fardu. Baik. Katanya tapi kena ingat iftitah. Apa nak iftitah? Memulakan, membuka sembahyang. Tapi kalau dia sedang sembahyang, lain. Sedang sembahyang, sunat, dia saat itu menghabiskan sembahyang, kalaulah dia sempat sembahyang berjemaah bersama dengan imam. Bukan sempat takbiratul ihram. Sempat sembahyang berjemaah bersama dengan imam. Maksudnya kalau dia bagi salam, masih lagi sempat berjemaah bersama dengan imam, maka sunat dia sempurnakan sembahyang sunat tersebut.
Tetapi kalaulah dia saat itu tidak sempat berjemaah bersama dengan imam, kalau dia selesaikan sembahyang sunat, tapi jarang berlaku. Sembahyang sunat sekejap aja, sembahyang berjemaah lambat. Okey. Maka ketika tu afdal bagi dia adalah memutuskan sembahyang sunat dan masuk berjemaah bersama dengan imam. Seterusnya katanya, wattanaffulu fi baitihi afdalu minal masjid. Sembahyang sunat di dalam rumahnya lebih afdal daripada masjid. Sembahyang sunat dalam rumah, maksudnya di rumah dia, hak tu lebih afdal daripada sembahyang sunat di masjid. Dia sembahyang sunat lebih afdal kita sembahyang di rumah berbanding di masjid. Dia berbeza dengan sembahyang fardu. Sembahyang fardu lebih afdal kita sembahyang di masjid berbanding dengan sembahyang di rumah. Kerana di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas sallu fi buyutikum." Wahai manusia, hendaklah kamu sembahyang di rumah-rumah kamu. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi. Sesungguhnya seafdal sembahyang adalah seorang itu sembahyang di rumah dia. Illal maktubah, melainkan sembahyang fardu. Baik. Jadi sembahyang Ustaz Wayus Riza kata bukan idhafah. Saat ni dah. Ustaz Wayus Riza komen saat ni bukan idhafah. Bukan idhafah saat ni betul dah. Maksudnya kita baca betul dah kan? Kurihaf titahu kulli naflin. Lepas tu at-tahiyyati war-rawatibi wa ghairihima. Betul dah kan? Jazakumullahu khairah. Okey, sembahyang sunat di rumah tu lebih afdal daripada masjid. Sembahyang sunat di rumah lebih afdal daripada sembahyang sunat di masjid. Hak ni, hak yang kita kena sebut lah. Hak yang perlu kita kena sebut di Madinah. Di Madinah. Yang mana di Madinah, kalau kita pergi di Madinah, sebenarnya molek kita sembahyang di hotel sembahyang sunat. Sebab hotel tu adalah rumah kita. Kediaman kita. Sebab dia ada orang dia tak sembahyang di hotel kerana dia kata sembahyang di Masjid Nabawi adalah lebih ada ganjaran-ganjaran hak yang tertentu, hak yang disebut dalam hadis. Baik. Cuma dia kena faham bahawasanya Rasulullah hak yang kata lebih afdal sembahyang di rumah saat itu ketika Rasul berada di Madinah. Rasul berada di Madinah, Rasul kata lagu tu. Baik. Katanya wa yukrahu takhsisu lailatil jum'ati bi salah. Makruh menentukan malam Jumaat dengan sembahyang. Jadi kita takhsiskan. Malam-malam lain kita tak buat. Kalau malam Jumaat kita buat ibadat. Okey, hukum dia adalah makruh kerana di sana ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul larang kita mentakhsiskan malam Jumaat dengan sembahyang, dengan ibadat. Tapi secara kebetulan hal itu tidak menjadi masalah. Mengkhususkan sembahyang malam Jumaat untuk beribadat, hal itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takhtassu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali. Mu jangan menentukan malam Jumaat dengan melakukan qiyamul lail daripada malam-malam yang lain. Baik. Begitu juga katanya wasalatul raghaib fi Rajabah. Wa salatu nisfi Sya'ban bid'atani makruhatan. Sembahyang raghaib pada bulan Rejab, sembahyang pada bulan Rejab. Dan sembahyang nusuf Sya'ban. Jadi nusuf Sya'ban pada malam hari itu sembahyang sebanyak 100 rakaat. Sembahyang sebanyak 100 rakaat. Hak ni adalah dua bid'ah hak yang makruh. Hak ni kena tinggal. Hak ni tidak boleh dibuat. Haram haram kita buat benda ni. Faham? Tidak boleh kita buat kerana mereka-rekakan perkara hak yang tidak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya sembahyang kita nak sembahyang 100, 200 rakaat, 300 rakaat, kalau sebagai sunnah mutlak hak tu tidak menjadi masalah. Sebagai sunnah mutlaqah, hak tu tidak menjadi masalah. Tetapi mereka-rekakan nama yang tertentu untuk sesuatu sembahyang dengan menetapkan rakaat tertentu tanpa ada sandaran dalil yang jelas daripada syarak, itu tidak dibolehkan.
Baik, kalau sembahyang sunat mutlak, itu tidak menjadi masalah. Sebab kata Nabi SAW, as-salatu khairu mawdu'. Sembahyang adalah sebaik-baik perkara yang Allah Ta'ala letakkan kepada kita. Maka, hendaklah kita memperbanyakkan ataupun menyedikitkan. Boleh kita nak sembahyang banyak, boleh kita nak sembahyang sedikit. Tetapi, mengkhususkan ataupun meletakkan nama tertentu bagi sesuatu sembahyang dengan bilangan tertentu, dengan bacaan tertentu, tanpa ada sandaran daripada syarak, maka hukum dia adalah tidak dibolehkan. Baik. Jadi, kita cuba jawab soalan dulu. Lepas daripada ni, rasa habis dah bab ni kan? Jadi kita sambung semula bab berkenaan dengan sujud sawi. Cuba kita jawab soalan-soalan dulu. Kita tengok Zul ada tak soalan? Ada soalan. Soalan Ustazah Khairatul Hisan. Ustaz latih pelajar solat tahajud pada malam Jumaat makruh juga ke? Dia pada asalnya melatih. Melatih hal tu tidak menjadi masalah pada asalnya latih sebab dia ada sebab. Ada sebab yang tertentu. Cuma kenapa pergi pilih pada malam Jumaat sedangkan malam-malam yang lain ada? Sebab kita bimbang masuk dalam hadis kata Rasulullah dia la takhtassu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali. Takut kita termasuk dalam hadis tersebut. Sedangkan boleh kita latih pada malam-malam yang lain. Melainkan pada malam-malam yang lain, sebagai contoh, ada program-program tertentu. Sebagai contoh pada malam Jumaat je, tidak ada program tertentu. Maka ketika tu hukum dia adalah diharuskan, dibolehkan sebab ada sebab. Ada sebab. Wallahu a'lam. Khamis malam Jumaat. Dia sebab dia kalau kira soalannya malam Jumaat ni adalah kira air kami malam Jumaat ataupun Jumaat malam Sabtu. Gitu kan Zul tanya kan. Dia Islam ataupun kita pengiraan dalam Islam kita, pengiraan dalam Islam kita malam tu untuk hari selepasnya. Malam adalah untuk hari selepasnya. Okey, jelas tu. Sebab itulah kita kata malam raya. Sebab esok raya. Malam 1 Ramadan. Sebab esok 1 Ramadan. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Tak ada dah? Okay, tak ada. Kita berhenti sini dululah. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Soalan daripada saudari Nur Aini. Ustaz, boleh tak kita salat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat sekaligus? Boleh, tidak menjadi masalah. Sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat sekaligus, hukum dia adalah dibolehkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.